Hello guys, bersama saya lagi dalam Alright Nopot Channel. Berita baik buat Parti Bersatu, sahabat-sahabat semua. Apabila hari ini dikabarkan ya Ros meluluskan perubahan perlembagaan ya di dalam Parti Bersatu. Soalnya hari ini MP Machang mengatakan 6 kursi itu akan dikosongkan. Benarkah ia akan berkuat kuasa? Benarkah kelulusan daripada Ros ini akan memberi kesan ya kepada 6 ahli parlimen bersatu yang telah memberikan sokongan kepada Perdana Menteri Kerajaan Perpaduan hari ini. Jadi menarik ya. Untuk pertamanya saya mau kita mendengar kenyataan daripada ahli parlimen Machang yang terkenal dengan kebijaksanaannya ya, yang membuat cadangan untuk mencetak wang, sahabat-sahabat semua. Jadi mari kita lihat kenyataan daripada MP Machang ini yang mengatakan Ros lulus pindahan perlembagaan bersatu. Itu antara perkara pokok yang menarik untuk saya kongsikan. Yang mana Jabatan Pendaftaran Pertubuhan ataupun Ros telah meluluskan usul pindahan perlembagaan bersatu antara kata daripada Ketua Armada Parti itu, Wan Ahmad Faizal Wan Ahmad. Sehubungan itu katanya langkah terus bersatu adalah mengosongkan 6 kursi parlimen supaya pilihan raya kecil dapat diadakan. Ros telah lulus ya permohonan pindahan perlembagaan bersatu yang membolehkan kami mengosongkan kursi 6 ahli parlimen yang telah menyokong Anwar Ibrahim. Itu kenyataan ataupun kata-kata daripada ahli parlimen Machang. Langkah seterusnya mengosongkan kursi-kursi mereka ini untuk PRK peringkat parlimen, katanya dalam satu hantaran di Facebook hari ini. Dia turut menyiarkan salinan surat kelulusan itu yang bertarikh 1 April lalu yang ditandatangani oleh pendaftar pertubuhan Muhammad Zulfikar Ahmad. Menurut surat itu, peruntukan undang-undang baru tersebut menggantikan undang-undang lama yang berkuat kuasa semalam. Pada 2 Mac lalu, Bersatu meluluskan pindahan perlembagaan parti itu bagi melucutkan keahlian parti bagi wakil rakyat yang menyokong mana-mana pihak bertentangan dengan parti. Keputusan itu dibuat dalam mesyuarat agung luar biasa IJM dengan perwakilan parti sebelas suara menyokong usul untuk memindah perkara 10 perlembagaan Parti Bersatu. Artikel itu menetapkan perkara berkaitan peletakan jawatan dan pemecatan ahli parti, yaitu dengan memasukkan tambahan pasal 10.4, 10.5 dan 10.6. Setakat ini 6 ahli parlimen bersatu telah menyatakan sokongan. Ya, kita tahu siapa mereka, dan seorang yang terkini adalah adun yang terbabit pula ialah Abdul Rashid Asyari, iaitu adun Selat Kelang. Sementara itu, Wan Ahmad Faizal ketika dihubungi Malaysia kini berkata, Malaysia Bersatu akan mengutuskan surat kepada semua wakil rakyat berkenaan. Ya, kita akan tulis surat untuk tunjuk sebab kepada 6 mereka ini untuk dinyatakan pendirian dia. Kalau mereka tidak mau menarik sokongan kepada PN, kita akan ambil tindakan disiplin untuk gugurkan keahlian mereka, katanya. Itu antara kenyataan daripada Wan Ahmad Faizal ini. Wan Faizal ini. Jadi kalau kita lihat sekali lagi sahabat semua, dalam kenyataan daripada pihak Ros. Okey. So ini dia. 1 April lalu dia turut menyiarkan salinan surat kelulusan itu yang bertarikh 1 April lalu yang ditandatangani oleh pendaftar pertubuhan Muhammad Zulkifli. Menurut surat itu, peruntukan undang-undang baru tersebut menggantikan undang yang lama berkuat kuasa semalam. Berkuat kuasa semalam 1 hari bulan 4. Jadi soalnya kalau dia hanya berkuat kuasa semalam, adakah undang-undang ini boleh mengambil tindakan terhadap tindakan yang dilakukan sebelum berkuat kuasanya, perlembagaan ataupun pindahan perlembagaan? Secara logiknya sahabat semua, ya ianya tidak berlaku. Jadi ianya tidak berlaku. Jadi kalau sekiranya esok, lusa, tulat ya ada yang menyatakan sokongan kepada Perdana Menteri, nescaya mereka akan dikenakan tindakan. Tetapi bagi pandangan saya, mereka yang telah dan sebelum ini, ya sebelum peruntukan ataupun pindahan perlembagaan ini diluluskan pada 1 April, maka sepatutnya tidak memberi kesan ya kepada mana-mana ya, ahli bersatu atau MP atau adun bersatu yang telah memberikan sokongan ya kepada kerajaan hari ini. Jadi untuk kepastian lebih sahabat semua, saya ingin membawakan anda kenyataan daripada seorang ahli parlimen lagi, yaitu ahli parlimen Labuan
yang telah memberikan sokongan kepada kerajaan ini. Beliau berkata, MP Labuan dakwa pindaan Perlembagaan Bersatu tidak jejaskan kerusinya. Itu antara kenyataan terkini ya daripada ahli Parlimen Labuan, yang mana iaitu Suhaili Abdul Rahman mendakwa pindaan Perlembagaan Bersatu yang baru diluluskan tidak akan menjejaskan kedudukannya sebagai ahli parlimen bersama 5 yang lain. Bercakap kepada Malaysia Kini, Suhaili berkata perkara itu berdasarkan perkeliling ROS kepada Bersatu yang dikongsikan oleh Ketua Pemuda Parti itu, Wan Ahmad Faizal, Wan Ahmad Kamal. Menurutnya, ia menunjukkan bahawa pindaan artikel 10 Perlembagaan Parti itu hanya berkuat kuasa. Hanya berkuat kuasa mulai 1 April, iaitu kemarin 1 April. Ya, kalau sebelum ini segala apa yang berlaku itu tidak terkesan dengan pindaan ini. Jadi Ross kata dalam katanya lagi, Ross kata perlembagaan baru ini berkuat kuasa mulai 1 April. Kalau tanya saya, komen saya berdasarkan apa yang saya lihat, yaitu muka surat pertama notis itu, saya pikir adalah selamat untuk saya katakan. Baca dari apa yang Ross katakan. Pemahaman orang biasa ialah perlembagaan baru ini hanya berkuat kuasa pada 1 April dan ia bukannya retrospektif. Ya, jika katakan Ross berkata ia berkuat kuasa mulai 1 Jun 2023, maka secara otomatis kita semua akan terkesan, kata Suhaili sambil menambah. Dia bercadang bertemu 5 ahli parlimen lain pada minggu ini. Jadi seperti yang saya katakan tadi, ya, Wan Faizal berkata pindaan berkenaan membolehkan Bersatu mengosongkan kerusi dan mengadakan pilihan raya kecil di kerusi yang disandang oleh 6 ahli parlimen berkenaan yang telah pun memberikan sokongan kepada Perdana Menteri. Presiden Bersatu Muhyiddin Yassin dalam ucapannya pada mesyuarat agung luar biasa parti itu pada 2 Mac yang lalu, pindaan berkenaan bagi mengelakkan lebih ramai lagi ahli parlimen Bersatu bertindak liar dan bertentangan dengan dasar parti, katanya. Pindaan itu dibuat berikutan 6 ahli parlimen ya yang telah memberikan sokongan dan juga seorang ya ahli Dewan Undangan Negeri Selat Kelang pula menyatakan sokongan kepada kepimpinan Menteri Besar Selangor iaitu Amiruddin Sari. Jadi secara logiknya pindaan ini walaupun sudah diluluskan, ia tidak boleh mengambil kira perkara yang sudah berlaku di belakangnya. Ya, lulus ini maksudnya ia akan berkuat kuasa sekiranya sesuatu yang berlaku itu selepas ya pindaan ini berkuat kuasa, seperti mana yang dinyatakan dalam surat yang ditularkan oleh Wan Faizal ini, ya, bahwa Ross telah pun meluluskannya dan ia hanya dikuat kuasakan pada 1 April. Kalau kita lihat ini antara surat ya yang dipost oleh Ahmad Faizal ini. Dengan gembiranya konon mereka mengesah supaya 6 ahli parlimen ini untuk mengosongkan kerusi mereka. Tapi sebaliknya, sahabat semua, bagi sesiapa pun yang membaca dan memahami surat ini, ianya tidak tepat seperti apa yang dikatakan oleh ahli parlimen macam ini. Beliau membuat satu andaian sendiri, dan bagi saya ini adalah satu andaian dan juga satu andaian berbau ugutan ya terhadap ahli parlimen yang telah pun memberikan sokongan. Dan seperti mana yang dikatakan oleh ahli parlimen Labuan ini, ya, mereka tidak terkesan ya dengan kelulusan ini sebab ia hanya berkuat kuasa pada 1 April 2024, bukannya 1 Jun 2023. Jadi yang terbelakang itu tidak terkesan. Sekiranya berlaku esok lusa ada yang memberikan sokongan lagi kepada Perdana Menteri, barulah ia terkesan dengan pindaan ini. Itu logiknya, sahabat semua. Sebuah perkara yang hanya diluluskan 1 April, dia tidak boleh mengambil kira perkara-perkara yang terbelakang yang berlaku sebelum itu. Jadi sekali lagi kita boleh nampak MP macam ini terdesak ya untuk menjadi hero. Kononnya mereka ini 6 kursi ini akan dikosongkan, tapi sebaliknya bagi kita secara logiknya ia tidak akan berlaku. Jadi bermimpi lagi lah ya ahli parlimen macam ini, sebab kita tahu beliau ini suka mengeluarkan kenyataan-kenyataan sebelum berfikir banyak, seperti mana kenyataan bijak sini yang digesa beliau untuk mencetak uang itu juga. Bercakap tanpa berfikir, otaknya entah ke mana. Jadi apa pandangan anda, sahabat semua? Adakah anda setuju dengan kenyataan MP macam ini bahawa 6 kursi itu harus dikosongkan, atau sebaliknya? Anda boleh berikan komen di dalam ruangan komen.
Jadi terima kasih, izinkan saya untuk mengundurkan diri dan seperti biasa peribahasa mengatakan tapapun kangkap dua ton keinginan, dalam bahasa Melayu tepuk dada tanya selera. Sekian saja daripada Alright Nampak Channel, saya kita berjumpa lagi, bye bye.